Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Firman Matrang. Memulakan edisi malam dengan laporan berikut. Tabung kecemasan kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mahu bekerjasama dengan Sarawak dalam memperkasakan hak kanak-kanak. Wakil UNICEF ke Malaysia, Robert Gas berkata, Sarawak merupakan antara negeri yang dihadapan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak. Katanya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg turut menyatakan hasrat untuk melabur dalam pendidikan awal kanak-kanak. These different areas that are important. I think one of the areas that the Premier spoke about was the investment in early childhood and recognizing that by investing in early childhood, those are some of the steps that lead to economic prosperity moving forward, and also in terms of providing security and support for the aging population, which is a concern and a priority for the government as well. So Dia berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Tambah beliau, antara inisiatif mereka bersama Kerajaan Sarawak adalah Bandar Mesra Kanak-Kanak CFC yang mengutamakan hak kanak-kanak dalam belanjawan sama ada kesihatan, pemakanan, pendidikan dan pelbagai bidang yang berbeza. Hari sama, Timbalan Premier Sarawak Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kui Hian dan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menerima kunjungan hormat Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Statos yang diketuai pengurusinya Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani. Ditemui selepas kunjungan tersebut, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshidi berkata Sarawak melalui Statos telah menyediakan pelbagai peluang kepada pelabur dari Singapura untuk melabur di negeri ini. Menurut beliau, bidang pelancongan dan perdagangan antara perkara yang boleh menarik minat pelabur. Selain itu, katanya kerajaan telah menyediakan banyak tanah untuk bidang agrikultur di mana produk pertanian dari Sarawak dapat dieksport ke Singapura. Ya, Sarawak menyediakan banyak peluang dan tanah-tanah itu disediakan untuk mereka melabur. Terutama sekali dalam bidang pertanian, agriculture, supaya produk daripada Sarawak ini dapat dieksport ke Singapura. Hari sama, Ketua Pegawai Eksekutif Status Chiu Chang Guan dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pembangunan Sarawak di BOS, Datuk Laura Lee Ngien Hyun. Selanjutnya, mengenai Jabatan Veteriner Sarawak DVS telah mengisytiharkan Marudi sebagai kawasan baru penyakit anjing gila atau rabies di Miri. Sehubungan itu, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom menggesa kepada masyarakat agar lebih peka dan berhati-hati. Tegas beliau, orang awam juga perlu segera ke klinik berdekatan mendapatkan rawatan jika digigit haiwan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena kunjungan hormat Sarawak Dayak Graduates Association SDGA dan Nanjing Agricultural University China di pejabatnya di Kuching pada Selasa. Those dog owners must vaccinate their dog. I have no choice. If we found that you have a dog not vaccinated, not licensed properly, we have to give compound. Minimum 1,000. Or any dog bite, we found that dog is a rabbit dog, belongs to whom, then we will take action. Dalam perkembangan sama, pengarah DVS Dr. Adrian Suzin ketika ditemui berkata pihaknya sedang mempergiatkan aktiviti mass vaccination pada hujung minggu ini di Miri, Sibu, Kuching dan Bintulu. Tahun ini saja 15 kes melibatkan 13 kematian tahun ini. Ini menunjukkan peningkatan kes. Jadi orang ramai perlu berhati-hati sekiranya digigit oleh anjing kah, kucing kah, perlu datang pergi ke klinik dan dapat rawatan dengan segera. Berdasarkan kenyataan media, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak pada Selasa, sebanyak 73 kawasan di Sarawak kini diisytiharkan mempunyai kes positif rabies. Tahun ini, DVS telah menguji 392 sampel dan mendapati 73 ekor anjing dan 5 ekor kucing positif rabies yang dikesan di 14 lokasi iaitu Kuching 31, Padawan 18, Kota Semerahan 5, Tebakang 4, Lundu 3, Bau dan Bintulu 2, manakala Siburan, Serian Sibu, Selangau, Mukah, Marudi dan Lawas masing-masing 1. Sementara itu, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi menjelaskan pendidikan dan pembangunan R&D menjadi kunci kepada perkembangan serta kemampanan industri pertanian di Sarawak. Menurut beliau, Kerajaan Sarawak sentiasa mencari jalan untuk memastikan industri pertanian di negeri ini dirancang dengan lebih mampan demi masa depan Sarawak.
ways and means how to develop it into industry. If you want to have a proper industry upstream all the way downstream, you must have a strong research, R&D. And then you can have a better production and productivity, efficiency, quality and quantity. And you go all the way to processing downstream and so on. Only then you can develop an industry. Menurut Dato' Sri Dr. Stephen Mundi lagi, Sarawak Dayak Graduates Association dan Nanjing Agriculture University China telah menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi mengeratkan lagi kerjasama antara Sarawak dan China. Tambahnya, kerjasama tersebut membuka peluang kepada para pelepasan ijazah mendapatkan latihan untuk membangunkan industri pertanian. Masih dengan perkongsian di Kuching, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU meneruskan penganjuran acara ikonik Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC 2023 yang telah memasuki edisi ke-20 pada tahun ini. Dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak PBNS SIMBC, edisi kali ini juga dilangsungkan sempena Pesta Kuching 2023 bermula daripada 26 hingga 27 Ogos 2023. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pertandingan itu dianjurkan sempena sambutan Hari Bandaraya Kuching ke-35 dan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Tapi kalau di sini kita dapat melihat tiap-tiap kali International Field Mountain Bike Race is organized, there will be all sorts of activities. Mereka sama ada mereka terlibat secara langsung anak-anak mereka ataupun lomba basikal ataupun juga lomba basikal dan bayar ataupun orang ramai. There will be in and around that place. That's the beautiful part of Seoul International Mountain Bike. Beliau berkata demikian dalam sidang media Seoul International Mountain Bike Challenge SIMBC 2023 edisi ke-20 di pejabat DBKU di Kuching pada Selasa. Sementara itu, pengarah DBKU Muhammad Khaidir Abang memberitahu SIMBC telah diperkenalkan sejak tahun 2023 dan merupakan aktiviti tahunan DBKU. Jelasnya pada tahun 2014 dan 2015, acara itu secara rasmi menggunakan spesifikasi penuh Union Cyclist International UCI dan mendapat sambutan serta penyertaan dari kebanyakan negeri di Malaysia dan negara jiran ASEAN. Setakat ini, seramai 150 orang peserta telah mengesahkan penyertaan dari negara Asia iaitu Thailand, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Taiwan, Singapura, pasukan dari Malaysia termasuk pasukan tempatan Sarawak dan Sabah. Dalam perkembangan lain, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK Dato' Sri Fatimah Abdullah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Kebangsaan Penjagaan Awal Kanak-Kanak dan Pendidikan Malaysia NAECCEM dan Barrel Coklat di bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching pada Isnin. Kunjungan hormat tersebut bertujuan merapatkan hubungan antara KPWK, persatuan tersebut dan Barrel Coklat selain membincangkan jalinan kerjasama yang boleh dilaksanakan bersama berkaitan dengan penjagaan dan kesejahteraan keluarga serta kanak-kanak di Sarawak. Ditemui media selepas kunjungan berkenaan, Dato' Sri Fatimah berkata, kerjasama menerusi kolaborasi merupakan pendekatan yang digunakan bagi menjamin hasil terbaik dalam pendidikan awal kanak-kanak. So kita menubuhkan satu majlis khususnya untuk melihat tentang pendidikan awal kanak-kanak di negeri Sarawak, iaitu untuk melihat kepada perkara yang berkaitan dengan satu ialah akses, equity dan juga kualitinya dari segi kualiti. Dan inilah yang telah kita buat daripada sejak ia ditubuhkan. Tadi ada book 2000, tadi milestone tadi boleh tunjukkan buka page milestone 2006. Okey, milestone yang telah kita capai sejak ianya ditubuhkan. Dan pendekatan kita selalunya berkolaborasi lah, sebab inilah cara kita untuk memberi yang terbaik. Kita tak boleh bekerja sebagai in silo, tetapi mesti bekerja sebagai satu pasukan. Dalam pada itu, Barrel Coklat juga merancang untuk membantu dalam program kebajikan dengan menyumbangkan produk mereka bagi program-program yang bakal dianjurkan. Manakala di Sibu, pemain biola kelahiran Sibu Imran Azim Iskandar mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia selepas memenangi pingat emas dan gelaran juara dunia di Kejohanan Seni Persembahan Dunia 2023 WCOPA
di Hollywood, Anaheim, California baru-baru ini. Lebih membanggakan apabila Imran turut memenangi 2 pingat perak untuk kategori karya kontemporari dan asli serta 2 gangsa untuk kategori jazz dan terbuka di kejohanan berprestij tersebut. Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek berkata, kemenangan diperolehi Imran sebagai juara di pentas dunia amat membanggakan seluruh rakyat Sarawak. Actually, kita anak Sarawak, we also can become world champion. So long as our heart is there, we're willing to learn, we're willing to study, we're willing to train hard, so that we still be able to be succeed. I think today he really give us the role model for our youngster to follow. So we are very proud of him. So I also. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa menyambut ketibaan Imran di lapangan terbang Sibu pada Isnin. Tambahnya, beliau akan turut menyumbangkan insentif kepada Imran Azim apabila melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Asik kelak. Dalam masa sama, Joseph Cheng juga berharap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP dapat menyediakan geran bagi melatih lebih ramai penghibur mengikut jejak langkah Imran. Selain itu, beliau juga berharap kementerian berkenaan memberikan insentif kepada Imran sebagai penyuntik semangat dan penghargaan atas pencapaiannya itu. Sekian edisi malam sama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, saksikan video VC Premier 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. VC Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.